Okey, dengan ni saya menjemput pemangku Ketua UMNO Cawangan Bandar Segading yang ada di sini, iaitu Tuan Haji Ali bin Muhammad Yusof, untuk memberi ucapannya. Silakan. Tarik ke mana? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada ahli-ahli UMNO Bandar Seri Gading dan ahli-ahli jawatan kuasa UMNO Bandar Seri Gading, puteri dan wanita, saya setinggi-tinggi syukur dan mengucapkan ribuan terima kasih kerana ahli-ahli UMNO Bandar Seri Gading pada malam ini dapat hadir di dalam persidangan UMNO yang telah ditentukan dalam Perlembagaan UMNO Malaysia dan atas arahan daripada UMNO bahagian Segading. Yang berbahagia sahabat saya daripada UMNO bahagian, Saudara Ramlan, ini orang lama, dulu rakan-rakan saya di dalam UMNO bahagian. Saudara saya Tuan Haji Saleh, Tuan Haji Sulaiman, yang dikasihi serta yang berbahagia Datuk Lokman Adam. Ahli-ahli begitu rindu Tok. Hampir 2 tahun kita tak berjumpa dengan ketua kita. Bagi tepukan sekali yang gemuruh pada Datuk. Hubungan daripada bersama-sama dengan Datuk Lokman, Datuk, saya apabila diberitahu oleh setiausaha saya bahawa Datuk Lokman telah sudi hadir dan memberi penghormatan kepada ahli-ahli UMNO Bandar Seri Gading untuk meresmikan persidangan pada malam ini. Kepada rakan-rakan UMNO bahagian Seri Gading, saya mohon ampun dan maaf kerana ini adalah kehendak ahli-ahli UMNO Bandar Seri Gading yang telah bermesyuarat di rumah saya tempoh hari. Saya mohon ampun dan maaf kepada Datuk, khususnya ahli-ahli UMNO Bandar Seri Gading, begitu terkejut apabila saya membaca di dalam akhbar Datuk Lokman telah dipecat daripada UMNO, ahli UMNO. Ramai di kalangan ahli jawatan kuasa dan ahli-ahli UMNO Bandar Seri Gading bertanya dengan saya tu, kenapa Datuk dipecat daripada UMNO, ahli UMNO? Apa salah Datuk Lokman Adam? Saya mahu Datuk malam ini terangkan kepada ahli-ahli UMNO Bandar Seri Gading. Kerana saya tidak mahu, saya selaku pemangku Ketua UMNO Bandar Seri Gading, menerima berita-berita yang tidak baik. Saya mohon ampun dan maaf kepada rakan saya daripada UMNO bahagian Seri Gading. Ini adalah permintaan daripada ahli-ahli UMNO Bandar Seri Gading, supaya Datuk dapat memberikan penjelasan pada malam ini. Sepatutnya Datuk mesyuarat agung pada malam ini. Saya telah bermesyuarat di rumah saya. Kita akan mengadakan satu sambutan secara besar-besaran, iaitu yang telah diputuskan pada 16 hari bulan yang lalu.
Tetapi oleh kerana saya diberi nasihat oleh pihak pegawai keselamatan, dan pada hari ini pihak polis, pihak keselamatan ada bersama-sama kita di luar, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Bagi makluman bahagian, saya telah memberitahu kepada pihak polis dan pihak majlis juga, saya nak mengadakan mesyuarat pada malam ini. Alhamdulillah telah diizinkan, tetapi dengan syarat, dia kata, jaga SOP. Petang tadi pihak polis round dah melihat sendiri, di telefon saya, okey Cikgu Ali, boleh mesyuarat. Saya minta maaf pada tuan-tuan Datuk Lokman. Hari ini suasana politik sudah berbeza, Datuk. Di Seri Gading sudah ada 7 atau 6 parti ditubuhkan. Mungkin sesaudara telah faham. UMNO, PAS, Amanah, Pejuang, Bersatu. Apa lagi satu? PKR. Saya ingin menjelaskan kepada ahli UMNO Bandar Seri Gading, saya telah ditemui oleh pemimpin PKR. Saya telah ditemui oleh Parti Bersatu, memujuk saya supaya saya masuk parti tersebut. Tetapi atas perjuangan, semangat sebagaimana ketua kita iaitu Datuk Lokman Adam, walaupun telah dipecat, bukan setakat pecat ahli UMNO, dipecat ahli majlis tertinggi UMNO, Datuk Lokman tetap dengan UMNO. Inilah pemimpin kita. Kalau kita sebagai pemimpin tidak ada sikap sebagaimana Datuk Lokman Adam, saya rasa Datuk Lokman Adam tak akan sampai di kawasan Seri Gading pada malam ini. Kalau tidak kerana parti semangat kepada UMNO, Datuk Lokman duduk di Kuala Lumpur senang hati, tak payah susah-susah datang ke Bandar Seri Gading mesyuarat parlimen malam ini, dan insya-Allah Datuk Lokman bawa oleh-oleh pula. Dan pada malam ini jamuan pun disediakan oleh Datuk Lokman. Saya sebagai pemangku ketua UMNO hanya menyediakan saja. Inilah nama perjuangan. Datuk Lokman, UMNO Bandar Seri Gading akan tetap berada di belakang Datuk Lokman. Datuk Lokman jangan takut, jangan gentar kepada anasir-anasir yang akan merosakkan nama baik Datuk Lokman. Setiausaha UMNO Bandar Seri Gading selalu bertanya, Cikgu Ali, kenapa Datuk Lokman dipecat? Nanti dulu man sabar. Nanti Datuk Lokman datang, boleh terangkan. Saya tidak perlu nak bercakap panjang. Kalau nanti saya cakap panjang, nanti Datuk Lokman tak boleh cakap, wakil bahagian tak boleh bercakap. Biarlah pada malam ini kita bagi peluang kepada pemimpin-pemimpin daripada bahagian dan Datuk Lokman untuk memberikan penjelasan pada malam ini. Saya ada ahli telefon saya, Cikgu Ali, kenapa buat malam? Kenapa buat malam ini? Saya kata inilah kelapangan yang Datuk Lokman boleh hadir ke persidangan UMNO Bandar Seri Gading. InsyaAllah kalau tak ada apa melintang, Datuk Aziz Kapurawi pun nak hadir pada malam ini. Kalau dia datang, nanti kita berjumpa bual-bual dan kita makan bersama. Dan setakat ini sajalah, Datuk. Saya ingin memberi peluang seluas-luasnya kepada Yang Maha Datuk untuk memberikan penjelasan tentang suasana politik hari ini, khususnya UMNO. Saya sedar orang muda dah lari. Saya berterus terang kepada Jawatan Kuasa UMNO bahagian. Saya pernah tanya, saya ni duduk kaki 5
Duduk kaki lima faham. Suka duduk kedai kopi. Rumah saya sampai marah, pukul 10 je keluar. Kemana ni? Saya kumpul dengan budak-budak naik motor. Saya tanya adik, adik umur berapa? 18 tahun. Adik dah boleh ngundi kan? Oh dah, kata dia. Besok adik nak ngundi apa? Ngundi pembangkang lah cikgu. Apa lagi dia mampu? Ingat, suasana politik hari ini sudah berbeza. Pilihan raya akan datang berbeza. Saya jemput malam ini. Saya beritahu Iman, selaku setiausaha, Man kau panggil 10 orang, 15 orang. Alhamdulillah, adalah 5-6 orang yang hadir. Ini penting, saudara-saudara. Pengundi 18 tahun ni dia tak tahu politik. Saya tanya, kenapa awak nak cuti undi pembangkang Anwar? Anwar hebat cikgu. Dia pimpin yang hebat. Dia tak macam UMNO rasuah, kata dia. Ini tengok. Dia rasuah, kata dia. Macam mana kita nak terangkan kepada mereka-mereka ini? Kepada anak-anak muda ini. Jangan terbalik besok. Pilihan raya akan terbalik semula besok. Sebagaimana tahun lepas, saya bersama dengan saudara Saleh, saudara Ramlan, lama dalam bahagian Segading, 23 tahun. Tahu sepak terajang politik ni. Depan tanya, okey. Ya, Saleh. Okey cikgu, no problem. Belakang dia conteng lagi. Nasib baik, kita bernasib baik hari ini diperintah oleh UMNO. Saya campur. Baru-baru saya mesyuarat MCA. Saya ni wakil penduduk. Orang Cina dalam mesyuarat, dia tak ada apa cerita pun. Dia diam. Dia tengok orang Melayu ni macam mana ni. Bergaduh ke tidak, berperang ke tidak dalam politik. Orang Cina dia lain. Bagi makluman Datuk, saya akan buat satu program. Kalau diizinkan bulan 12 ni, saya akan combine MCA, UMNO Padang Seri Gading, MIC. Saya nak buat satu sukan. Dan saya akan berbincang dengan Datuk. Kalau boleh saya nak bawa saudara Hairi, Menteri Kesihatan, rungutan daripada pegawai-pegawai kesihatan klinik Seri Gading ni, Tok. Kliniknya dah lah kecil, sempit. Dia minta tolong dengan saya. Dia tanya, cikgu kenapa tak Datuk Lokman? Datuk Lokman ni orangnya berani. Datuk Lokman orangnya tegas. Dan saya minta, Datuk, kalau saya mesyuarat nanti, diputuskan kita nak panggil Menteri Kesihatan, Datuk boleh berbisik dengan saudara Hairi. MCA setuju. Kalau Datuk tengok dekat klinik Seri Gading ni, kalau ada musim ramai, nak parking pun tak boleh. Betul tak Saudara Jalil? Klinik tu dah berpuluh tahun, 30 tahun tak ubah. Siapa nak perjuangkan? Mestilah orang UMNO. Takkan DAP nak perjuangkan. Jadi setakat ini saja. Saya mohon ampun dan maaf kepada wakil bahagian. Saya ini dah terlebih pada Datuk, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya dengan rendah diri mempersilakan saudara Saleh untuk memberikan ucapan wakil UMNO bahagian Seri Gading. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sahabat saya ni daripada pemuda sebenarnya. Cuma dia tak nak cerita. Saudara Hali ni daripada pemuda tu dengan saya. Samalah buat sukan pun. Masa tu ketua pemudanya Mustafa dulu, arwah. Lepas tu baru ketua pemuda yang ganas.
Itu bawah itulah bawah saya dengan Ali. Apa arwahnya Haji Hamdah. Tak pernah aman dikerjakan bagian Sri Gading yang muda masa tu. Ini terlibatlah saya dengan Ali ni. Pelan-pelan belum lagi tu terlibat dia mesti ngajar lagi. Aduh, terima kasih. Tahniah. Pertama sekali saya ucapkan tahniah bagi pihak UMNO bahagian Sri Gading kerana cawangan Bandar Sri Gading dapat mengadakan mesyuarat. Ini yang penting. Kadang kita nak adakan mesyuarat itu jelas kampung lain, bandar lain, memang bermasalah. Asal kita ni tergantung pada keadaan. Tapi alhamdulillah malam ni dapat mengadakan mesyuarat dan kehadiran ni memang lebih kurang. Cawangan ahli saya terperanjat juga tadi tengok ahli 110 dulu beratus 300-400. Nah, kalau 110 saya cakap Ramlan 30 orang dah boleh mesyuarat di 1/4. Dah boleh mesyuarat. Jadi tak ada masalah. Jadi, terima kasih. Sekali lagi. Ini pun saya pun nak dengar sebab tu saya datang. Bagian kata siapa nak pergi Bandar Sri Gading? Saya kata sahabat saya datanglah dengan Ramlan Bandar Sri Gading. Saya nak dengar. Kemudian saya dengar Dato' Lokman hadir. Ini memang betul. Ini politik ni tengok. Kenapa dipecat Dato' Lokman? Jelas kalau kita kata salah apa dipecat. Gugurnya majlis tertinggi itu pasal dipecat jadi ahli UMNO. Lepas tu majlis tertinggi tak gugur. Saya pun tak tahulah perlembagaan. Saya nak nanti ni teman terangan. Pasal ahli majlis tertinggi Dato' Lokman dipilih. Dia dipilih dengan dilantik lain. Dipilih gugur dalam mesyuarat patutnya. Tapi pasal dia pandai digugurkan ahli UMNO. Bila digugurkan ahli UMNO betul tak? Jadi tak cara langsung MKT tergugur. Pasal majlis kerja tertinggi UMNO. Kalau bukan ahli UMNO dia tak boleh pecat. Ini nak faham. Dia tak boleh pecat. Lainkan kecuali Dato' Lokman dilantik. Dilantik. Kalau dilantik, itu presiden anytime bila-bila boleh. Itu dilantik. Tapi kalau dipilih, sebenarnya tak boleh. Tapi dia nak menghalalkan supaya Dato' Lokman ni. Pada saya lah peranggapan saya. Dibuangnya dari ahli UMNO. Jadi bila digugurkan daripada ahli UMNO, secara otomatik dia itulah. Dia bukan ahli UMNO, dia bila bukan ahli UMNO, dia tergugurlah MKT. Itulah dia punya mana saya ringkaslah penjara mantan. Jadi kita ni nak pilihan raya tak lama. Habis sedan itu 10 bulan 10 2022. Bulan 10 2022. Ndak tak ndak tu dia. Dah tak ada lagi tarik-tarik dah. Tahun aja je, setahun. Tahun itulah. Saya akui memang masalah kali ni pada saya yang lain saya tak nampak. Cina ni dah tak ada dah MCA kat Sri Gading ni. Tanya Ali, jangan nak bohong lah, dah tak ada dah. Saya jaga PDM Perak Raja Selatan tu. Perak Raja betul tengah pekan tu, Perak Raja tu saya punya PDM. Bungkus. Cina seorang pun tak dapat kita. Saya dah buat betul-betul PDM ni, saya dah buat personal mengkaji. Kita sama 700, dia sama 700 lebih. Kita dah cari, dah habis korek semua yang kelabu pun kita kata putih betul. Dapat 400 saja Melayu. Alasan tak balik lah, manalah tak dapat dikesan. Cina 750, 715 datang. Macam mana? 759 ahli daerah PDM, 715 datang. Memang saya akui pilihan raya kali 14 malam yang tak pernah nampak. Saya kenal lah macam ni Perak Raja, saya kecil sampai besar. Masa tu balik, raya tak balik. Raya dia tak balik. Tapi pilihan raya dia balik. Yang didukung lain nanti. Saya kata memang saya pun dah tahu akan kalah PDM saya. Cina-Cina muda tanya Ali lah. Memang member kita duduk dengan kita kat warung. Saya ni makan ke warung saya Ramlan. Kalau tak kat warung 3 hari orang kata saya demam. Ini ceritanya. Jadi kita tahu tanya terang-terang, dia jawab terang-terang. Cina dia tak ada, dia tahu. Tak ada kata dia. Kita ikutlah apa bos cakap. Dah tentu dia happy. Dia yang lawan tak kira, asal lawan UMNO aja dia kasi. Amanah lawan UMNO, kasih amanah. PKR lawan UMNO, kasih PKR. Itu nak kalah, dia nak itu. Tengok. Pakal Tuhan nak tunjuk dah tu 22 bulan aja. 22 bulan tu seksanya. Siapa yang tak seksa 22 bulan? Tabung haji tahu-tahu kena jual apa. Macam-macam kita pun tak terfikir.
Nah, 22 bulan tak macam mana itulah. Mahathir tu dihitukan, nah barulah sekarang ni kita macam dah mula nak stabil. Mula nak stabil, kita dah jumpa pilihan raya. Saya cakap kat PDM saya ni, saya tak confident. Kalau orang tanya macam mana PDM tu ni, kalah. Memang kalah. Nak tak boleh dah. Macam mana saya pun tak tahu. Nanti kalau Datuk Rahman ada cerita macam mana nak musing, tak tahu. Memang tu tu. Dia Cina ni tak ada, tak cakap. Tanya, dia diam. Melainkan yang rapat-rapat dengan kita, kawan dia cakap. Alasan dia satu je, kata dia, ini MCA punya ketua, dia tak suka. Dia cakap itu je, bukan dia tak suka apa, dia cuma nak nutup. Tio, alah, Ye Chuan tu, Guleman di Tio. Alah, dia cakap itu je alasan, saya tak suka Tio lah. Kalau kau tak suka Tio, suka barisan lain lah. Saya tak suka Tio, barisan dibuang. Dah dia pergi DAP. Jadi, ini dia ceritanya pilihan raya. Kita tahulah, 22 bulan, saya punya seksa. Tu dah Datuk Ali, kawan-kawan kita lah. Saya ramai kawan di Segading dengan Sebengkal. Dia cakap IG tak nak pencen lagi. Saya dah nak pencen, dah berhenti. Saya Datuk Ali. Dorang suruh. Masa Ajis ke Prawi. Saya dah berjalan pasal dah lama sangat kan. Saya daripada Jawatan Kuasa Pemuda tahun 80, tak pernah miss tau. Tak pernah berhenti Jawatan Kuasa Pemuda naik pergi Jawatan Kewakilan sampai 20-21. Kalau Datuk Ali baru 20 tahun lebih. Saya dah 30 tahun ni. Jadi semalam masa bertanding tu yelah yang bertanding lawan Ali, ketua cawangan saya Haji Majelan. Jadi saya buat ada aje lah, ciri kawan dah tak kisah. Dah kalah, tak pilih lah mantap bertanding. Telefon malam-malam Datuk Ali minta tolong lah itu lah ini. Kita kadang kesian juga pasal kita masih sayang UMNO. Sebenarnya kita masih sayang UMNO tu. Jadi sebab tu kita berlibat. Itu kata Ramlan, penat kadang, memang penat. Tapi ialah pasal kita sayang UMNO, kita nak bangkit. Macam Datuk Leman. Apa hal kalau dia tak jadi tak diambil semula UMNO pun rugi ke? Tak, tapi pasal jiwa dia. Jiwa dia. Dan orang mungkin dulu tersilap betul tak tahulah. Dipecatnya Datuk Rahman tu mungkin tersilap. Ialah dalam politik tak boleh hari ni besok dah jadi B. Jadi itu. Tapi alhamdulillah lah. Dan saya tanya dia masuk balik Seri Gading. Cuma tak itulah jawatannya tu. Dia ketua cawangan, betul ya? Sebelum itu ketua cawangan kan. Dia ketua cawangan, timbalannya Haji Ali. Pasal tapi itu pun tak tahu dalam perlembagaan ni kita masih itulah. Sama ada dia masuk semula boleh mangku balik jawatan ataupun dalam pemilihan besok. Boleh semula lah maknanya. Kalau diikutkan tahun ini ada pemilihan. Tapi MKT, Majlis Tertinggi takut. Kalau ada pemilihan kali ini memang bergasak semua. Memang bergasak daripada cawangan sampai ke bahagian sampai nak jadi wakil rakyat. Bergasak. Jadi nak redakan tu tak ada pemilihan. Jadi kita pandai tapi nak buat balik. Kemudian kan saya nak cakap lah, lama saya di bahagian Seri Gading, saya rasa ni kan cakap ni. Pasal saya pun sayang kan. Tahun inilah rasa macam kita hamba. Tak tahu Leli? Dia tak masa Tan Sri Dato' Aziz kan. Aziz kau pengen. Tapi ialah tahulah itu masing-masing lah caranya macam pendekatan. Tapi saya tengok pendekatan kepada ni tu. Kalau boleh dibincangkan kepada MCA ni. MCA ni dah susah, dah lari. Cuma kita macam mana cara nak ambil balik MCA. Itu pun pasal menang Tanjung Piai itu memang masa tu konon ada satu sentimen yang itu. Pelayan umum belum pasti. Yang Vicky Siong tu menang tu Semarang yang menangkan dia. Saya nak sejarah Don Pak Yani kalah kenapa? Kata Li. Tu tiap-tiap PDN menang 100, 200, 100, 200 itulah. Bandar Segaring ya kalah tapi tak banyak. Bukit Pasir Timur majoriti 2000 majoriti Bukit Pasir Timur dia pukul semua PDM Pak Yani. Ini ceritanya Pak Yani kalah. Saya baca lah PDM tu, saya baca mengikuti PDM ni. Pak Raja tu pasal yang kalah cuma Seri Gading dengan Pak saya, yang lain nak menang sikit-sikit. Itu menang sudah. Cuma menang 600 lebih. Ayolah yang darat tu semua Melayu. Kalau semua Melayu pun kalah, tak payah. Ada Cina je. Jadi itulah. Jadi penerangan. Saya tak nak ucap pandang. Saya pun nak dengar juga penjelasan Datuk Oman. Dan saya pun harap dia dapat merasmikan patutnya itu ya. Tapi kalau pihak Majlis Tertinggi datang UMNO, dia lah. Tapi tak apalah. Saya pasal wakil. Jadi saya itulah.
Jadi itulah, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya dapat mengadakan persidangan dan saya harap kukuhkanlah kita UMNO ni. Buat macam mana. Jadi dia mau kalah banyak li. Sikit, pasal tak ramai. PDM saya kalah 400, 300. Macam mana nak balik semula tu? Lagi orang. Jadi memang betul-betul lah. Dah bekerja macam mana siang malam. Bukan tak kena anim. Anim tu dia buat detail. Yang kelabu pun kita sengkut lah. Pun alhamdulillah, las-las. Tapi pun tak boleh menang. Yang tak dapat dikesan lain yang macam-macam lah. Di UMNO ni pula yang dah mati tak dibuang. Itu jadi masalah. Jadi yalah itu strategi lah, taktik dalam untuk pilihan raya. Ini 18 tahun ni. Nak sentuh sikit. Ya, sampai ada adik-adik yang 18 tahun otomatik tau. Bukan 18 tahun sampai 21. Yang umur 30, 40 yang belum daftar mengundi tu pun yang malas masuk otomatik. Ini semua sekali dah masuk nama dalam tu. Bagian Segading bertambah 23 ke 24 ribu lah ni. Dulu 50 lebih tu, sekarang jadi 70 lebih. Saya nak cakap, daripada itu berapa ramai orang Cina. Saya cakap saya tak kira Cina gasaan kalau tidak Melayu. Dah tentu suruh daftar malah didaftarkan pun tak datang tak. Betul tak li? Gitu. Inilah nak tengok. Kita nak tengok senario ni. Cina tak. Dulu dia berhajat, sekarang dapat. Itulah. Memang confirm saya kata lagi sakit. Kalau tak ya, kalau tak kena strategi. Di Parit Raja saya dengan Bersatu biasa duduk. Dia bagi peruntukan. Pasal dulu dia menang dia Bersatu. Cuma sekarang lari pergi berjuang. Itu yang celaknya. Dalam pilihan raya ini dia tak. Itu kawasan dia kata apa? Tempat dia lah, yalah dulu dia menang. Yang pejuang tak kata aku wakil rakyatnya jadi kat sini. Baik, UMNO. Ni kita tunggu macam mana pusat. Kita tengok Melaka. Ni Melaka ni tu. Kalau sedap ni tengok Melaka UMNO tak nak bergabung, kita tengok kekuatan. Kita harap menang lah. Tapi saya macam tak tahulah kalau ikut saya punya keadaan paman percaman. Sana PKR amanah PAS kan masuk dalam satu PH kan. Okey terima kasih. Jadi itulah lepas ni kita bagi musyawarah tak ada benda li, bentangnya base yang penting. Yang penting cakap aja musyawarah apa benda, bukan ada pemilihan bentang 10 minit dah lah, itu je pelan je catat situ je. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih, tahniah kerana dapat hadir. Jadi saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebut sekarang saya jemput. Tadi Ali jemput saya, sekarang saya bagi pihak bagian menjemput saudara Datuk Lokman untuk memberi penerangan dan seterusnya merasmikan mesyuarat persidangan UMNO Cawangan Seri Gading Bandar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemput tu. Ini Ali panggil aku, panggil dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengurusi majlis, saudara Iman, merangkap Setiausaha UMNO Cawangan, yang berbahagia Cikgu Ali, pemangku Ketua UMNO Cawangan Bandar Seri Gading, Tuan Haji Saleh dan juga Cikgu Ramlan, Ahli Jawatankuasa UMNO bahagian, Tuan Haji Sulaiman, pembaca doa kita pada malam ni, ada ahli-ahli dan ahli jawatankuasa UMNO Cawangan Bandar Seri Gading, rakan-rakan yang datang daripada jauh. Malam ni ada rombongan datang daripada Kuala Lumpur, ada rombongan datang daripada Johor Bahru, daripada Tampoi, daripada Kuantan pun ada, daripada merata tempat untuk menyaksikan bagaimana UMNO Cawangan mengendalikan mesyuarat dia. Lama saya tak balik. Last kali saya balik masa menghantar bantuan ketika PKP, masa PKP.
kita hantar bantuan kemanusiaan. Tu saudara Asri Janggut yang dulu isu pasal pusat perjudian di Sungai Buloh. Ni orang dia, saudara Asri Janggut. Dan kemudian kita lama tak bermesyuarat. Setahun lebih jugalah, dekat hampir 2 tahun tak bermesyuarat. Kita sentiasa cari peluang bila nak balik. Dan Alhamdulillah hari ini kita dapat menjalankan mesyuarat, dan terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Ali dan Ahli Jawatan Kuasa UMNO Cawangan yang telah menjemput saya untuk merasmikan mesyuarat pada malam ni. Kenapa saya dipecat? Ni nak cerita dia. Mungkin ramai tak kenal saya lagi. Sebenarnya saya masuk politik ni usia seawal 15 tahun. Mula pakai baju putih, seluar hitam dengan beret merah masa tu. The red beret. Saya ingat lagi program pertama saya hadir ni di Kahang Timur, di Keluang, Johor, ikut bapak saya. Dan bila umur 18 tahun saya menjadi Ketua Pemuda Cawangan di Keluang. Dan bergiat di peringkat nasional daripada umur 22 tahun sebagai Setiausaha Majlis Kebudayaan dan Kesenian Pemuda UMNO Malaysia. 1998 bila saya menegur Tun Dr. Mahathir dengan hanya satu perkataan, pembohong, saya telah dipecat daripada UMNO. Dan selepas tu saya bersama dengan rakan-rakan lain telah menubuhkan parti yang dipanggil Parti Keadilan Nasional. Parti Keadilan Nasional. Dan kemudiannya Parti Keadilan Nasional ni bergabung dengan Parti Rakyat dan mereka menjadi Parti Keadilan Rakyat, PKR yang tuan-tuan tahu sekarang ni lah. 2003 saya menegur Ketua Pemuda PKR. Dia orang ni tuan-tuan, depan rakyat atas pentas cerita benda yang bagus saja. Dia nak good governance, dia nak kerajaan yang bersih, tak nak korupsi. Tapi bila kita dah bersama dengan mereka tuan-tuan, baru kita tahu mereka ni jauh lebih korup, belum berkuasa lagi dah korup. Dan saya juga menegur bagaimana isteri kepada Anwar Ibrahim pada penghujung tahun 2003 telah pergi ke Amerika bersama Azmin Ali, bersama dengan Elizabeth Wong, berjumpa dengan George Soros, seorang bangsa Yahudi, penjangak mata wang yang telah menyebabkan mata wang kita merudum pada tahun 1997. Beliau berjumpa dengan Soros tuan-tuan untuk mendapat dana pilihan raya untuk pilihan raya umum 2004. Jadi saya pertikaikan. Saya ketika itu ahli Majlis Kerja Tertinggi PKR. Bagaimana kami ini tidak diminta kebenaran? Korang-korang nak menghadap Yahudi, nak minta duit, dana untuk pilihan raya, tanyalah dulu dengan MKT ataupun Majlis Pimpinan Tertinggi. Boleh ke ambil duit Yahudi ni? Ketika itu kita bersama dengan PAS. PAS pada ketika itu perjuangan dia nak mendaulahkan Islam, nak buat negara Islam. Boleh ke ambil duit Yahudi, lepas tu kita buat negara Islam? Boleh? Tak boleh. Bila dah ambil duit Yahudi, kita kena dengar cakap Yahudi, betul tak? Jadi kita bantah, last kali saya dipecat. Maknanya 2 kali dah saya dipecat. 2 kali. Alhamdulillah tuan-tuan, 2007, 2004 saya telah membantu Barisan Nasional. Belum diterima jadi ahli, tapi 2004 saya membantu Barisan Nasional. Kita dedahkan penyelewengan PKR. Dan Alhamdulillah PKR hanya menang 1 kerusi. Itu pun saya yakin kerana penipuan di Permatang Pauh. Wan Azizah dah salam sebagai tanda dia menyerah kalah. Tiba-tiba ada tong daripada mana tak datang, tiba-tiba dia menang. Kalau tidak, kita pukul bersih PKR. 1 kursi pun tak menang. 2007 saya kembali bersama dengan UMNO sebagai ahli. 2008 bila kita kalah di 6 buah negeri. Walaupun sebelum tu saya dah berehat, saya dah tumpukan pada perniagaan. 2008 tuan-tuan, bila UMNO kalah 6 buah negeri, saya rasa
adalah menjadi tanggungjawab saya memastikan bahawa orang yang saya kenal ni, kawan-kawan dalam PKR ini, jangan sesekali kita bagi peluang memerintah Malaysia. Kerana mereka ni tuan-tuan, belum memerintah pun mereka seleweng duit orang sumbang, duit yang diderma oleh ataupun duit yang diinfak. Bila orang infak atau derma ni tuan-tuan, niat mereka membelanjakan sebahagian daripada hartanya ke jalan Allah Ta'ala, fisabilillah, betul tak? Duit ini saudara, ada yang buat banglo. Kami duduk ISA, saya duduk ISA bukan sekali tuan-tuan, 2 kali. Tapi ketika kali kedua duduk dalam ISA ni, daripada dalam penjara, ketua pemuda PKR ketika itu boleh bina banglo di luar. Orang masuk penjara hilang segala-galanya, kereta kena tarik, semua kena tarik, keluarga pun ada yang berpisah. Tuan-tuan, dia boleh bina banglo daripada dalam penjara. Sama je, Eza Makno bina banglo, Anwar Ibrahim keluar daripada penjara, dia pun bina banglo di Segambut. Sekarang dia dah duduk, bukan banglo lagi, mansion dekat Sungai Long. Tuan-tuan, jadi saudara, hakikat dan realiti dia, saya kena pastikan bahawa mereka ni tak boleh memerintah Malaysia. Tapi apakan daya tuan-tuan, 2018 ni fitnah ke atas UMNO, Barisan Nasional sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Apatah lagi sebelum ni, bila Rafizi Ramli fitnah kita, ada yang masuk sini, keluar sini. Bila Tony Pua, DAP fitnah kita, ada yang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tetapi tiba-tiba tuan-tuan, ada orang yang pernah jadi Perdana Menteri Malaysia, pernah jadi Presiden UMNO 22 tahun, kaya raya, anak dia seorang pun tak ada jutawan tuan-tuan, semua bilioner. Korang faham tak faham ni? Seorang pun gagal jadi jutawan, semua jadi bilioner. Bilioner lah tuan-tuan. Saudara, tiba-tiba sebab anak dia Mukris tak dapat jadi naik Presiden UMNO, kroni-kroni dia YTL contohnya, dan beberapa kroni lain, Datuk Seri Najib arahkan supaya 1MDB membeli syarikat-syarikat IPP milik kroni dia, YTL, Ananda Krishnan Tanjung, Genting Sanian, Genting. Beli syarikat ni supaya kita boleh jana elektrik dengan lebih murah dan rakyat dapat nikmat harga elektrik menurun. First time tuan-tuan bila 1MDB melalui Edra Energy menguasai 14% penjanaan elektrik negara. 2015 awal tahun kita berjaya turunkan tarif elektrik. Cuba bayangkan kalau agenda Datuk Seri Najib ini tak diganggu, Edra Energy hidup bagus, 1MDB niaga bagus, rakyat akan menikmati harga elektrik yang jauh lebih murah. Tuan-tuan, tetapi bila Perdana Menteri yang 22 tahun jadi Perdana Menteri ni, tiba-tiba tuan-tuan naik pentas, walaupun sebelum ni dia kata DAP resis, tetapi bila dia naik pentas saudara, dia cium mulut dengan Lim Kit Siang, dia lupa yang dia kata Lim Kit Siang ni anti Melayu, anti Islam. Saudara, akhirnya dia telah berjaya menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional. Bila kerajaan Barisan Nasional jatuh tuan-tuan, sahabat-sahabat saya yang datang hari ini adalah antara yang awal turun ke jalan raya, bantahan demi bantahan, setiap penyelewengan Pakatan Harapan kita tentang, kita dedahkan. Tetapi saudara, lebih kurang 2 tahun, hampir 2 tahun, lebih kurang 22 bulan, 22 bulan kita berjuang. Alhamdulillah kita menang 7 pilihan raya. Pilihan raya negeri yang terakhir, parlimen yang terakhir ialah di Kimanis dan Tanjung Piai. Kita tengok tuan-tuan, mula-mula kita menang Cameron Highland, kawasan DAP kita dapat ambil balik. Lepas tu kita menang Rantau, kita menang Semenyih. Kemudian kita boleh menang di kawasan Melayu, kita letak calon Cina, Wee Jack Sing daripada MCA. Pun kita menang lawan dengan calon bersatu yang sememangnya orang Melayu. Tuan-tuan, kawasan Melayu letak calon Cina pun menang. Kalau ketika itu kita buat pilihan raya tuan-tuan, saya boleh jamin
BN akan menang dengan bergaya bersama dengan PAS. Alhamdulillah. Kita ucap selamat datang kepada Datuk Seri Aziz Karpawi, mantan Ketua UMNO bahagian Seri Gading. Jadi saudara, saya sambung sikit tu Jadi pada ketika itu sokongan pada UMNO dengan PAS ni alhamdulillah. Itu yang Tuan Haji Saleh tadi kata sekarang ni hamba, betul tak? Sebenarnya tuan-tuan, hamba ni disebabkan kita silap percaturan. Minta maaf cakap, saya kena cakap benda yang betul. Kalau orang yang kenal saya, dia tahulah saya kalau cakap A, B, B, kan? Kadang-kadang memanglah nak cakap benda yang betul ni tuan-tuan memang pahit, betul tak? Lebih kurang 22 bulan ada di antara kawan-kawan kita yang risau. Sebab nak berada dalam keadaan pembangkang bukan satu benda yang mudah tuan-tuan. Saya ambil contoh. Ada di antara kita ada buat salah. Jangan ingat pemimpin UMNO maksum. Ada buat salah, tetapi nasib kita baik tuan-tuan. Yang buat salah ni semua dah lari pergi PPBM. Contohnya Mustafa Muhammad bertanding MT UMNO nombor 1 tuan-tuan. Orang semua respect dia, betul tak? Orang semua hormat dia. Tapi orang tak tahu kita bagi 34 juta duit untuk pilihan raya untuk pengundi luar. Duit ini sebahagiannya akhirnya masuk ke akaun anak dan isteri dia. Yang orang macam ni yang menyebabkan image UMNO rosak, image Barisan Nasional rosak. Bila dia diugut nak didakwa, dia okey lagi. Tapi bila 3 kali turun naik bahagian amla tuan-tuan, kan? Bila diugut pula, Daim kata, bukan takat you je akan kena dakwa ni, isteri dan anak kamu juga akan didakwa. Jadi orang yang menang MT UMNO nombor 1 ni pun akhirnya goyang tuan-tuan. Akhirnya pergi ke bebas sementara tu dan akhirnya masuk ke bersatu. Kita tengok Tok Mat Maslan, semua orang tahu kan? Dia terima sumbangan daripada Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib terima sumbangan daripada Arab Saudi punya kerajaan dan juga putera Arab Saudi. Jadi manalah dia tahu datang daripada mana sumber ni? Ahmad Maslan tuan-tuan adalah sebahagian daripada orang yang terima duit yang kononnya daripada 1MDB. Nama dia terima, Mas Ermiyati terima, Tok Pa terima. Tetapi bila Mas Ermiyati keluar daripada UMNO masuk bersatu, tuan-tuan, dia kena dakwa tak? Dia tak kena dakwa. Tapi Datuk Ahmad Maslan, Tan Sri Syaril yang didakwa tuan-tuan. Jadi saudara, ini round pertama. Orang yang dikejar oleh SPRM, orang yang dikejar dengan kes polis. Kemudian mereka pula gunakan lembaga hasil dalam negeri tuan-tuan. Sehingga kan ada yang takut, akhirnya ramai yang melompat pergi ke bersatu. 16 orang lompat pergi ke bersatu. Tak apa lagi. Tetapi di penghujung tuan-tuan, sekitar bulan 2 tahun 2020, kita lihat akhirnya tuan-tuan, sebahagian besar daripada kawan-kawan kita di peringkat pusat akhirnya bersetuju untuk bekerja sama dengan Tun Dr. Mahathir. Saya antara awal lah, saya duduk di pusat sebagai ahli majlis kerja tertinggi UMNO, sudah pastilah saya menghidu benda ni lebih awal, kan? Apatah lagi kita ada orang dalam, di pejabat PM pun ada, di SPRM pun ada, di pejabat peguam negara pun ada. Jadi kita tahu setiap perancangan untuk bersama dengan Tun Dr. Mahathir. Jadi saya membantah tuan-tuan, saya membantah kerjasama ni, sebab saya dah lawan Tun Dr. Mahathir ni. Saya dah benci dengan Mahathir ni tuan-tuan, bukan baru. Semenjak dia kata zaman Rasulullah tak ada pisau jilid, ingat lagi? Bagaimana dia menghina Rasulullah tahun 1997 tak silap saya. Kemudian masa penggulungan, ucapan dia tahun 1997 tu, pisau jilid tu awal sikit. Masa penggulungan tu,
Dia cakap apa? Masa penggulungan tu dia kata, zaman Rasulullah wanita pakai hijab, pakai jilbab, kan? Kerana ketika itu mereka tinggal di padang pasir. Kalau bini dia tak nak pakai tudung, itu dia punya pasal, betul tak? Tetapi sebagai seorang pemimpin Islam, dia tak boleh cakap macam tu. Dia tak boleh cakap macam tu. Itu sebab saya tak pernah respect dia. Dan bila saya tegur dia, saya dipecat daripada UMNO. Jadi bila mana kawan-kawan dalam MT pada ketika itu merasakan mereka ni tuan-tuan tak kenal Mahathir macam saya kenal. Mungkin dia orang pun tak kenal Mahathir macam Tengku Razali kenal. Tengku Razali lagi awal dah kenal siapa tu Mahathir, betul tak? Jadi ramai di antara MT pada ketika itu mereka ni husnuzon, bersangka baik terhadap Mahathir, kan? Maka mereka pun nak berkawan dengan Mahathir. Tapi kita alhamdulillah tuan-tuan diselamatkan oleh Allah SWT. Itu sebab saya dipecat. Saya dipecat. Selepas saya dipecat tu, maka satu rombongan naik bas, pemimpin UMNO, pemimpin PAS, semua sekali naik bas pergi ke Istana Negara. Sampai Istana Negara, baru dia orang tahu, sebab sebelum tu Tun Mahathir ni kata dia nak bentuk sebuah kerajaan Bumi Putra, kerajaan Islam, tanpa DAP. Kita masa tu tuan-tuan, yang kita paling marah sangat dengan Pakatan Harapan ni apa? 22 bulan ni saudara, hancur semua hak istimewa orang Melayu, jahanam, betul? Betul tak betul? Kedudukan Islam sebagai agama rasmi, jahanam. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, jahanam. Kedudukan raja-raja Melayu pun jahanam. Tak pernah dalam sejarah tuan-tuan, bukan setakat pelabur lagi, Agong pun lagi. Agong patut 5 tahun, last kali Agong 2 tahun saja, tuan-tuan. Bila sampai ke istana, barulah dia orang ni, kawan-kawan kita dalam PAS dan UMNO, baru tahu bahawa sebenarnya Tun Dr. Mahathir nak buat unity government, kerajaan perpaduan. Yang dia cerita dengan UMNO nak buat kerajaan Bumi Putra. Dia cerita dengan PAS nak buat kerajaan Islam. Sampai sana rupanya nak buat kerajaan, dalam tu ada PAS, dalam tu ada UMNO, dalam tu ada PKR, DAP semua sekali. Lepas tu nak buat unity government. Maka pada hari tu, petang tu, pengumuman oleh Tan Sri Anwar Musa, UMNO dan PAS tarik handbrake. Tarik handbrake, tak jadi memberikan sokongan kepada Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Maka pada ketika ke bawah duli tuanku memanggil 222 orang ahli parlimen, masa tu tinggal, masih lagi ada rasanya 222. Tidak ada seorang pun yang dapat jadi Perdana Menteri. Maknanya tidak ada seorang pun ada simple majority 112 orang. Jadi bila tak ada tuan-tuan, dia pergi beralih kepada kaedah kedua, di mana ke bawah duli tuanku meminta supaya pemimpin-pemimpin parti berbincang dan memberi mandat kepada seorang Perdana Menteri. Itu yang akhirnya tuan-tuan, apa yang berlaku, macam tuan-tuan pun tahulah langkah Sheraton, bila mana pemimpin UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi, pemimpin PAS Tuan Guru Haji Hadi, pemimpin Bersatu Muhyiddin Yassin dan beberapa yang lain termasuk GPS, akhirnya bersetuju. 114 orang bersetuju mengangkat Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Saya nak beritahu tuan-tuan, hari ni orang duk kata kita ni tamak kuasa. Di mana logiknya UMNO tamak kuasa? UMNO ada 43 wakil rakyat. 43 wakil rakyat. 39 campur lagi 3. 42 wakil rakyat. Kita ada 42, kita bagi yang hanya ada 6 ahli parlimen yang betul original dia punya. Yang Bersatu ni tuan-tuan, yang betul-betul menang atas tiket Bersatu ada 13. Lepas tu Tanjung Piai dia kalah, tinggal 12. Daripada 12 ni 6 ikut Mahathir, 6 lagi ikut Muhyiddin. Lepas tu yang 6 ni seorang ahli parlimen kita Seri Gading ni lari pula pergi ke Mahathir. So dia betul-betul ada 6. Dia curi daripada UMNO 16 orang,
Dia curi daripada PKR 9 orang, dia ada lebih kurang 32. Kita ada 42. Tuan-tuan, UMNO ni berbesar hati saudara. UMNO bagi Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Dulu saya cakap jangan berkawan dengan syaitan, kan? Kita mungkin boleh untung sekejap, tapi last sekali syaitan ni akan makan kita. Itu sebab tak boleh buat perjanjian dengan syaitan. Saya umpamakan bersatu ni macam syaitan je tuan-tuan. Sebab memang perangai dia orang ni macam tu. Belum kita bekerjasama dengan Mahathir, baru kerjasama dengan boneka dia Muhyiddin. Tengok apa jadi pada UMNO 18 bulan. Kita patut jadi Perdana Menteri, kita bagi laluan dia jadi Perdana Menteri. Timbalan pun dia tak bagi kita, betul tak? Bila dia dah nak mati, dah nak kalah, nak hilang jawatan Perdana Menteri, baru dia lantik Datuk Seri Ismail Sabri sebagai timbalan. Betul tak? Kita ada ahli parlimen lagi ramai, patutnya menteri kita lagi ramai. Tapi menteri kanan semua lebih ramai dia. Menteri pun lebih ramai dia. Dari segi portfolio kedudukan menteri pun, tuan-tuan, kita dapat menteri cak ayam. Dia dapat kementerian besar-besar. KDN dia, apa semua. Satu je lah bagus, Kementerian Pertahanan. Yang lain, contohnya, dulu di AP ada seorang YB nama Yo Biyin. Yo Biyin ni dia Menteri Sains, Teknologi dan Alam Sekitar. Kementerian dia satu yang kecil ni tuan-tuan, junior punya ministry, dibahagikan kepada 3 orang. Timbalan Presiden PAS, Presiden tak dapat jawatan. Timbalan Presiden yang paling besar dalam PAS, dia jadi Menteri Alam Sekitar. Kemudian Menteri UMNO, Khairi Jamaluddin, jadi Menteri Sains dan Teknologi. Satu kementerian tu dia bagi 3. Dan kemudian seorang lagi Ketua Penerangan kita, Datuk Samsul Anwar Nasarah, jadi Menteri Tenaga. 3 kementerian ni tuan-tuan, bila agih-agihkan tugas, 3 menteri ni datang kementerian yang sama. Dah nak kena lantik pula 3 orang KSU, daripada 1 dah kena jadi 3. Saudara, ini berlaku. Kemudian berlaku pilihan raya di Sabah, kita ditikam. Dia minta kursi macam sekarang ni, dia minta kursi. Tuan-tuan tahu di Melaka ni dia minta kursi berapa? Dia minta nak bertanding 13 kursi, 8 daripada Bersatu, kan? Padahal dia ada berapa kursi je? 8 daripada Bersatu. Dia nak PAS bertanding 5, sedangkan PAS dulu pun tak menang 1 kursi pun di Melaka. UMNO dulu menang 13 kursi, dia nak bagi 6 kursi dia. Jadi tuan-tuan, kalau fikir secara logik akal, patut tak kita kerjasama dengan manusia tak sedar diri macam ni? Ini bukan soal UMNO tamak, tidak tuan-tuan. Dari segi kebijaksanaan, saudara, pilihan raya Melaka dulu 2014, kita bertanding lebih kurang 22 kursi. Kita menang 13. Tapi kalau dah awal-awal lagi kita bertanding 6 kursi, belum pilihan raya, keputusan UMNO lebih buruk daripada pilihan raya umum ke 14. Sama juga di peringkat pusat. Itu sebab saya bantah. UMNO bertanding 122 kursi. Daripada 122 kursi ini saudara, kalau kita kerjasama dengan PAS, PAS akan ambil 26 kursi. Berapa baki kursi yang tinggal? 96. Daripada 96 kursi ni saudara, saya nak beritahu, dulu ketika Bersatu ni parti tepi jalan je, belum jadi Perdana Menteri. Pada ketika itu tuan-tuan, mereka bertanding 55 kursi. Bila Muhyiddin dah jadi Perdana Menteri, tuan-tuan rasa dia nak bertanding lebih daripada 55 ke dia nak bertanding kurang daripada 55? Mestilah dia nak lebih, betul tak? Katakanlah baki 96 kursi ni, UMNO ambil 50, dia ambil 46. Dan katakanlah UMNO menang semua 50. Bersatu menang semua 46. PAS menang semua 26. Kita berjaya membentuk kerajaan. Biasa yang jadi Perdana Menteri ni tuan-tuan, orang yang paling banyak kursi ke orang yang paling sikit kursi? Mestilah orang yang paling banyak kursi, betul tak? Tapi tak tahulah saya tuan-tuan, bila orang Malaysia ni dah gila.
Mula-mula yang menunjukkan kegilaan ialah Pakatan Harapan. PKR menang 49 kursi, tapi dia bagi yang 13 kursi atuk ni menjadi Perdana Menteri. Tak ke gila tuan-tuan? Jadi bila dia 13 kursi, siapa yang sokong dia jadi Perdana Menteri? Yang 42 kursi, DAP. Jadi bila DAP campur dengan dia, 42 campur dengan 13 tuan-tuan, dia ada lebih daripada PKR. Maka hak PKR nak jadi Perdana Menteri tak dapat Kad Mahathir. Bila dapat Kad Mahathir tuan-tuan, apa akan berlaku? Setiap keputusan yang dibuat oleh Mahathir sudah pasti menguntungkan DAP. Betul tak betul? Ini yang berlaku. Kemudian UMNO pula buat kerja gila ni tuan-tuan. Kita ada 42 kursi BN, kita bagi yang hanya ada 32 kursi jadi Perdana Menteri. Itu sebabnya tuan-tuan kita dibuli. Tapi Alhamdulillah saudara, hari ini rakan-rakan saya UMNO di peringkat pusat sudah sedar bahawa kita tak boleh bekerjasama dengan orang yang tubuh parti dia untuk menggantikan kita. Bersatu ni tuan-tuan ditubuhkan untuk gantikan UMNO sebagai wakil orang Melayu. Betul tak betul? Jadi kalau dia punya matlamat dia nak menggantikan kita, nak menguburkan kita, nak menghancurkan kita, tuan-tuan, macam mana kita nak kerjasama dengan parti yang macam ni tuan-tuan? Jadi saudara, Alhamdulillah hari ini rakan-rakan kita di peringkat pusat, Presiden UMNO hari ini berdiri teguh. Baru-baru ni walaupun banyak orang tekan Presiden UMNO tetap dengan pendirian. Pilihan raya di Melaka, pilihan raya umum, kita akan ikut keputusan yang dibuat oleh Perhimpunan Agung UMNO 2020 dan keputusan Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Kita tidak akan bekerjasama dengan PPBM. Ini muktamad. Dan saya harap rakan-rakan, kawan-kawan yang berada dalam dewan ni, kita sokong pendirian Presiden Parti dan rakan-rakan MT. Kerana kalau kita bertandinglah tuan-tuan di Melaka ni, mungkin sukar nak menang. Tapi kalau kita menang 13 kursi macam pilihan raya lepas ketika kita difitnah sekalipun, tuan-tuan, kita perlu cari lagi 2 kursi saja. Kalau cari lagi 2 kursi, kita jemput PAS bagi dia exco, kita dah boleh bentuk kerajaan. Betul tak betul? Kalau PAS nak lah. Betul tak? Kalau tak nak, ramai orang lain pun masih nak. Sama juga di pusat. Mungkin kalau UMNO bertanding 122 kursi macam tahun 2018, kita tak boleh menang semua. Tetapi tuan-tuan, yakinlah, kalau kita menang katalah 100 kursi atau 90 kursi saja, saudara, kita boleh pujuk kawan kita di Sarawak, kita boleh pujuk rakan-rakan kita di Sabah untuk bersama dengan kita. Kita tetap boleh membentuk kerajaan tuan-tuan. Jadi mana lebih baik? Kalau daripada awal kita hanya bertanding 50 kursi, kebarangkalian nak kalah pun ada, belum bertanding, keputusan lebih buruk daripada pilihan raya umum yang ke-14, atau lebih baik kita berjalan secara solo di bawah panji-panji Barisan Nasional. Saya yakin ramai bersetuju bahawa UMNO perlu berjalan bersendirian di bawah panji-panji Barisan Nasional. Setuju? Itulah yang terbaik tuan-tuan untuk parti kita. Saya tak nak ulas panjang bab rakan-rakan Tionghoa. Saya nak beritahu tuan-tuan, dulu pilihan raya memang mereka pada ketika itu 97% bersama dengan Pakatan Harapan. Kerana masa tu tuan-tuan, mereka juga menaruh harapan kepada Pakatan Harapan. Bila dah dapat kuasa tuan-tuan pada DAP, 22 bulan DAP menjadi kerajaan. Apa jadi pada perniagaan orang-orang Cina? Hancur lebu. Pengundi lari, pelabur lari. Foreign direct investment kita merudum. Bursa saham kita merudum. Siapa yang banyak saham kat sana? Orang Cina juga tuan-tuan. Betul tak? Jadi hari ini mereka dah sedar bahawa hanya Barisan Nasional boleh memastikan ekonomi negara ni kembali pulih. Cuma kita harap
kawan-kawan kita yang hari ini jadi menteri, janganlah terlalu banyak buat kenyataan-kenyataan yang merugikan parti. Contohnya yang Datuk ataupun Haji Ali nak jemput tu, kan? Saudara Khairi Jamaluddin, kan? Belum apa-apa lagi dah kata nak buru yang anti vaksin. Dulu kata kerja kita dapatkan 80% vaksin. Dah dapat 80%, 80% ini akan wujudkan herd immunity. 80% akan melindungi yang 20%. Sekarang dah 90%. Buat apalah nak dihambat lagi 10%? Buat orang marah kat UMNO, buat orang marah kat Barisan Nasional. Pilihan raya kita kena hukum dek rakyat, kan? Jadi kita kena bijaksana. Saya nak beritahu tuan-tuan, memang betul kita memerintah hari ini, tetapi hakikatnya yang memerintah hari ini ialah Perikatan Nasional. 114 orang yang sama yang memerintah ketika Muhyiddin menjadi pemerintah. Itu sebab kaki dan tangan Datuk Seri Ismail Sabri, tuan-tuan, terikat. Dia tak boleh memerintah mengikut acuan Barisan Nasional. Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Bukan salah dia, tuan-tuan. Salah lebih kurang 25% pengundi Melayu yang telah mengundi Pakatan Harapan dalam pilihan raya umum yang lepas. Bila mereka tidak bersama dengan kita, tuan-tuan, UMNO menang sikit, Pakatan Harapan menang sikit, Bersatu sikit, PAS sikit. Last kali, tuan-tuan, tak ada orang yang boleh membentuk kerajaan bersendirian. Bila tak ada orang yang boleh membentuk kerajaan bersendirian, musuh-musuh politik ini, tuan-tuan, terpaksa bergabung membentuk kerajaan. Cuba tuan-tuan bayangkan, orang bermusuhan tiba-tiba terpaksa berdamai bentuk kerajaan. Dalam erti kata lain, mereka ini, tuan-tuan, tidur satu bantal tapi mimpi semua lain-lain. Jadi kerajaan tak boleh stabil. The only way, satu-satunya cara nak pastikan kerajaan Malaysia ini stabil, ialah kita semua ahli UMNO kena kerja kuat memastikan kemenangan Barisan Nasional, baik di Melaka, begitu juga di peringkat pusat. Boleh? Saya yakin boleh, tuan-tuan. Tapi kalau ada lagi usaha-usaha untuk memecah belahkan kita, orang yang masih lagi percaya dengan tokoh janji Anwar Ibrahim, kan? Hari ini saya menang, besok harga minyak kita turunkan RM1.50. Kalau ada orang percaya lagi dengan janji-janji Pakatan Harapan ni, tuan-tuan, saya beritahu tuan-tuan, kalau kali ini undi sekali dapat 3 Perdana Menteri, lepas ni undi sekali dapat 5 Perdana Menteri. Jahanam negara. Jadi itu saja pesanan yang saya nak sampaikan. Saya ucap jutaan terima kasih, tahniah kepada semua berjaya mengadakan mesyuarat cawangan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini merasmikan mesyuarat cawangan Bandar Seri Gading. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi tuan-tuan dan puan-puan, ahli-ahli UMNO Bandar Seri Gading, ucapan yang telah disampaikan oleh Datuk Lokman Adam selaku peresmi mesyuarat agung pada malam ini. Dari pihak ahli-ahli UMNO Bandar Seri Gading mengucapkan terima kasih kepada Datuk. Bagi meneruskan persidangan hari ini, pada malam ini kita akan mulakan persidangan. Untuk itu